السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih lagi diberikan izin dan peluang untuk kita mendengar dan terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam masa dan peluang yang ada ini kita mengambil manfaat daripada apa yang kita dengar berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita tengok sambungan balik berhubung dengan kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran. Cuma pada malam ini kita sampai kepada bab yang baru tapi masih berkait dengan Al-Quran, iaitu pengarang kitab kita, muallif, penyusun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia membawakan suatu bab iaitu berhubung dengan perintah supaya membaca Al-Quran dengan baik dan berterusan, istiqamah, dan peringatan, tahzir, amaran supaya kita tidak cuai, lalai sehingga menyebabkan lupa ayat-ayat yang dihafal. Ini sambungan daripada bab yang sebelum itu berhubung dengan kelebihan membaca Al-Quran. Kuliah minggu lepas kita sentuh tentang kelebihan ganjaran besar yang Allah janjikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kita dah sebut satu dua hadis. Malam ini Al-Imam An-Nawawi menyambung semula perbincangan masih lagi berkaitan dengan Al-Quran. Cuma dia tambah sikit bab yang kedua ini, iaitu supaya orang yang membaca Al-Quran bersikap istiqamah dalam membaca. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam Islam, bukan sahaja berhubung dengan Al-Quran, salat, puasa dan ibadat yang lain, ditekankan soal istiqamah, konsistensi, kesinambungan, berterusan. Kerana itu apabila Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang kerap dan selalu kita ulang, apabila menyebut tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal, sesungguhnya amalan yang paling Tuhan suka untuk kamu lakukan sesuatu yang adwamuha, yang berterusan, yang berkesinambungan, yang sentiasa dilakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan di antara perkara yang mesti ada istiqamah, konsistennya kita nak buat benda ni, berhubung dengan baca Al-Quran. Dan kalau kita tengok berdasarkan hadis Aisyah tadi,
tak menjadi suatu kesalahan kalau kita baca sedikit. Yang pentingnya dibaca harian. Itu lebih baik, lebih utama, lebih disukai oleh Allah daripada kita baca banyak, lepas tu kita tak baca langsung. Ini sifat ibadat. Sebab itu apabila Nabi dengar ada sahabat yang nak salat tak tidur, nak berpuasa tak berbuka, dan sehingga mengharamkan wanita untuk diri dia, tak mahu berkahwin, Nabi larang. Kerana itu menggambarkan melampau di dalam ibadat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi sebut, selain daripada kita memastikan kita sentiasa membaca Al-Quran secara istiqamah, dia juga mengingatkan kita tentang bahaya dan beratnya ancaman bagi orang yang mencuaikan Al-Quran, sehingga apa yang dia hafal, apa yang dia baca hilang. Dia ada dua perkara yang kita nak sentuh malam ni. Satu, penekanan soal istiqamah kita baca dan ulang Al-Quran. Satu lagi berhubung dengan ancaman keras orang yang menjadikan Al-Quran itu diabaikan, mahjura. Al-Quran itu diketepikan ataupun dipandang ringan, sehingga apa yang dia hafal sebelum ini hilang begitu saja. Ini kita akan sentuh dalam bab yang kedua ini, apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, kita tengok hadis yang pertama. An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammad biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibil fi uquliha, muttafaq alaih. Maksud hadis, hendaklah kamu ta'ahadu hadzal Quran, hendaklah kamu memelihara dan menjaga Al-Quran. Maksudnya apa yang kita baca dan apa yang kita hafal tu kita jaga, jangan bagi hilang. Itu maksudnya. Tuan-tuan, wallahu a'lam lah, tapi rata-rata pengalaman yang kita dengar, menghafal lebih mudah daripada menjaga hafalan. Kita nak hafal tu sebenarnya lebih senang, lebih mudah, lebih cepat daripada kita nak konsisten benda tu daripada lupa. Umpamanya katalah kita nak hafal satu-satu surah Al-Mulk ke apa-apalah, surah-surah pendek ke, kita nak hafal peringkat awal tu, nak start tu, sebenarnya lebih cepat, lebih mudah, lekat dan masuk. Lebih senang. Yang berat, yang susah, yang menjadi cabaran yang besar, nak memastikan benda yang kita hafal tu tak lupa dan hilang. Sebab tu tuan-tuan boleh pergi tanya orang yang pergi tahfiz, belajar tahfiz, kan? Ataupun orang yang belajar pengajian Islam, ataupun orang yang belajar agama ni, dia ada muqarrar, silibus kena hafal untuk lulus. Nak kena hafal 4-5 surah lah. Lepas tu boleh ambil periksa. Lepas habis periksa, habislah. Nak hafal tu. Lepas tu lagi susah nak ulang balik. Tikrar, nak repeat balik. Ini tak ada kaitan dengan kepala ikan semua hitam. Tak ada.
Tak ada kaitan dengan kepala ikan, tak ada kaitan dengan semut hitam, tak ada kaitan dengan kelengkak dalam. Ini semua tak tahu main mana. Tak makan pun susah nak ingat. Cuma kalau kita tengok dalam perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syafi'i, dia kata ada hubung kait dengan maksiat. Kan dalam kata-kata dia syair ataupun dalam ungkapan dia yang masyhur, syakautu ila Waqi' ibn Jarrah, imam besar, guru dia kata syakautu, aku mengadu su'ul hifz, payah nak hafal, buruknya hafalan, susah nak ingat, lupa apa yang baca. Kata Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia ajar aku, dia pesan, dia nasihat aku, dia guide aku. Dia kata kalau kau nak ingat, nak bagi hafalan tu lekat, tarkil ma'asi, kau kena jauh daripada maksiat. Kerana kata Al-Imam Waqi' ibn Jarrah, dia kata apa? Dia kata kerana ilmu itu cahaya, nur, cahaya, dan cahaya la yuhda, dia tak boleh masuk, dia tak boleh duduk sekali dengan hati orang maksiat. Sebab itu orang yang hafal Quran, macam tuan-tuan yang baca Quran ke hafal ilmu, bila tengok maksiat dia akan hilang. Pasal Nabi kata apa? Bila kita buat satu maksiat, nuqtatun sauda, dia akan kena atau dia akan muncul nuqtatun sauda, satu nuqtah, satu titik hitam. Yang titik hitam itulah yang menghalang ilmu daripada cahaya, daripada masuk. Atau dalam bahasa kita dia panggil apa? Benak hati perut. Benak ni dia masalah berkait dengan maksiat. Dia payah nak masuk, payah nak ingat. Kan? Okey. Kerana kata Nabi, kamu kena jaga elok-elok Quran yang kamu hafal, yang kamu baca ni. Fawalladhi nafsu Muhammad biyadih, demi Allah, Nabi bersumpah, sesungguhnya kata Nabi, menjaga Al-Quran ini lebih susah, lebih berat daripada unta dalam ikatannya. Maksudnya apa? Al-Quran ni nak dibandingkan, Nabi bagi satu contoh, unta yang diikat. Unta ni kalau tak diikat, dia mudah lari. Jadi Quran ni dia lebih mudah dan lebih senang atau lebih susah untuk kita nak kontrol berbanding dengan unta yang diikat tadi. Maksudnya lebih senang dia hilang, lebih cepat dia hilang. Dan benda ni akan dialami oleh orang yang dia hafal Quran lah. Orang yang tak hafal memang dia tak hilang Quran. Dia kata apa mereka ni duk lupa. Aku tak lupa apa. Nak lupa apa benda, ingat pun tak. Ingat pun tak. Lupa ni setelah ingat. Ni ingat pun tak nak lupa. Nampak? Ini satu peringatan untuk kita. Okey? Bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang kedua, kita baca sebab ada kaitan, sekejap saya syarah. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibil mu'aqqalah in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Muttafaq alaih. Hadis dua-dua ni riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua daripada Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya perumpamaan bagi orang yang menghafaz Al-Quran samalah dengan seekor unta yang diikat. Seekor unta yang diikat. Jika ianya terus diikat, nescaya tuannya akan terus dapat menjaganya daripada lari. Maksudnya Quran ni macam unta yang diikat. Pasal apa unta? Pasal unta ni dia liar. Unta ni dia susah nak dijaga. Maksudnya kalau kita ikat, apa maksud ikat Quran?
Maksudnya dengan kita mengulang dia, dengan kita sentiasa baca, dengan kita duk rajin main dengan dia. Pasal itu Quran ni kita kena rajin main, kena rajin baca, kena rajin ulang. Itu cara nak ikat. Dia tak ada cara lain lah. Pasal itu sentiasa. Sekarang ni kita ada kemudahan telefon, handphone yang canggih ni, smartphone, telefon yang pintar, telefon yang pandai. Kita boleh install, buat masuk apa ni, Al-Quran. Kita boleh baca di mana-mana saja. Termasuk orang yang haid. Tapi yang duk main mengaji dengan kita ni tak ada masalah haid dah. Masalah nak baca haid pula. Baca. Buka di mana-mana, tengok kan. Tuan-tuan, generasi salaf dulu, generasi imam-imam zaman kegemilangan kita Islam dulu, dikatakan ada sebahagian sirah mereka, cerita mereka ni, sebahagian imam ni, bila dia nak masuk ke dalam tandas, dia basuh ketui batu. Dia basuh ketui batu. Basuh. Dia bubuh dalam mulut dia. Dia nak pergi qada hajat, dia basuh, dia bubuh dalam mulut dia. Untuk mengelakkan daripada dia terbaca Al-Quran ketika qada hajat. Sebab apa? Pasal senantiasa mulutnya diulang, dibaca dan bermain dengan Al-Quran. Macam kita kalau duk sentiasa zikir, doa, wirid, bila kita tersebut, tersasul ataupun kadang-kadang kan dalam tanda kita bila nak ni, apa yang keluar? Apa yang selalu bermain di lidah kita, apa yang selalu bermain dalam minda kita, itu yang terkeluar. Sampai teratur dia diulang, dia repeat, dia baca. Ini satu contoh dahsyatnya. Okey. Nabi kata jika kamu ikat, maka dia akan berada di situ. Tetapi jika kamu lepas, zahabat, dia akan hilang. Tuan-tuan, pasal itu saya kata, bila hilang ataupun unta tu bila terlepas dah lari, nak piduk likan tangkap payah. Nak dapat semula unta tu, nak ikat semula dia tu, satu kerja yang lebih susah daripada awal tadi. Demikian perumpamaan Al-Quran. Bahkan kalau kita tengok fatwa-fatwa para ulama, ni satu peringatan juga untuk kita. Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, para ulama di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa haram hukumnya melupakan hafazan Al-Quran berdasarkan kepada hadis-hadis yang jelas. Hukum dia haram. Maksudnya, orang yang melakukan ataupun orang yang melupakan. Pasal itu tuan-tuan, kalau tak boleh jangan hafal langsung. Faham ke tak? Kita bersepah tak hafal, aku tak mau buat dosa. Pasal sekali hafal, kalau hilang, tuan-tuan, sebahagian ulama menyatakan jika ia lupa itu kerana malas. Maksudnya kita dah baca, kita dah hafal, lepas tu kita main-main, kita malas nak mengulang, kita sibuk dengan urusan lain sehingga kita melupakan Al-Quran yang pernah kita hafal. Kata para ulama, ia termasuk daripada dosa-dosa besar, minal kabair. Dia bukan dosa kecil lah. Tapi kalau yang kita lupa tu kerana faktor usia, bukan kita punya kehendak. Kita terlupa tu mungkin kita apa-apa, lepas tu kita kena penyakit nyanyuk ataupun kita accident, kita lupa. Maksudnya bukan kerana sebab kita. Maka yang ni tak dikenakan apa-apa dosa lah. Yang ni yang dia dah hafal, Allah dah bagi rezeki. Hafal Quran ni rezeki, bukan semua orang boleh. Pasal itu kita tengok kadang-kadang ada orang tu dia mudah hafal, ada orang ni payah nak hafal. Qul huwallahu 6 kali ulang. Yang main. Tu belum kuliah. Kuliah sampai keluar tak boleh. Bukan senang rezeki boleh menghafal ni, kan?
Maka sebab itu bila kita bermain-main dengan Al-Quran ni, dijatuh hukum dosa besar. Kan? Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia juga menghukum perbuatan melupakan Al-Quran sebagai salah satu daripada dosa besar. Ini kitab dia kita duk baca malam hari Rabu di masjid gua. Dia memasukkan melupakan Al-Quran, apa yang dihafal, sebagai salah satu daripada dosa besar. Kan? Okey. Kemudian kita tengok juga, ini saya nak sebut sikit. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ada di kalangan manusia ini yang menjadikan Al-Quran itu mahjura. Maksudnya mengabaikan Al-Quran. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Furqan ayat 30. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Furqan ayat 30. Nabi sebut, umatku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dipulau, mahjur, sesuatu yang diboykot. Kita ni boykot Quran, pulau Quran, abaikan Quran. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada beberapa maksud yang dikatakan sebagai Al-Quran itu dipulaukan ataupun diabaikan. Satu, iaitu maksud hajrul Quran, maksud mengabaikan Al-Quran ataupun memboikot Al-Quran ini. Pertama, dia tak dengar Al-Quran. Dia tak dengar. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan tak baca sekalipun, tolonglah dengar. Tolonglah dengar. Kan? Kalau kita tak boleh baca sendiri, tak mampu baca sendiri, tak berkesempatan nak baca sendiri, kita pasang. Pasang kaset boleh, pasang CD boleh, kan? Pasang. Sebab orang yang tak dengar ni pun termasuk dalam orang yang memulaukan Al-Quran. Bukan Al-Quran pulau dia, dia pulau Quran. Usahakan. Dia boykot Quran. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Qayyim, tidak mengamalkan amalannya. Maksudnya, walaupun dia baca Quran, dia dengar Quran, dia hafal Quran, tapi dia tidak beramal, itu pun termasuk dalam memulau Al-Quran ataupun menghajar Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Kan? Mungkin baca dia baca, hafal dia hafal, dengar dia dengar, tapi dalam jangan main-main tuan-tuan. Sambil dengar Quran pun boleh mengata. Lepas tu dengar pula ayat yang tak bagi mengata. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tu ayat yang dia duk pasal, janganlah kamu mengata sebahagian dengan sebahagian yang lain. Dalam dia duk dengar tu, dia duk mengata. Nampak? Itu satu. Tidak mengamalkannya. Yang ketiga, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Ini juga termasuk dalam maksud memulaukan Al-Quran. Keempat, tidak mentadabbur dan tidak belajar untuk memahami maksud dan makna Al-Quran. Dia baca, dia hafal, tetapi dia tidak berusaha untuk memahami makna, maksud, tafsiran, cerita Quran tu, dia tak ambil reti. Ini pun termasuk. Pasal itu saya kata, tak berhenti setakat baca, tak cukup setakat baca. Itu satu. Dan yang terakhir, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai penawar syifa kepada penyakit yang dialami. Ini juga salah satu daripada keistimewaan Al-Quran. Bahkan kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Kathir, ketika Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah, orang musyrik itu bercakap, bersembang dan bising kerana tidak mahu mendengarnya.
Tu Ibn Kathir kata masa Nabi baca Quran tu, mereka layan Nabi tu macam mana? Mereka sibuk bercakap, mereka buat bising, bukan nak cakap sangat, bukan ada isu apa pun, tapi semata-mata tak mau dengar Al-Quran. Kata Ibn Kathir. So hadirin mukminin, kita nak terkeluar daripada orang yang memboikot atau mengabaikan Al-Quran. Kita duduklah dalam kelas ataupun dalam halaqah, sama ada halaqah baca Quran, halaqah mengaji Quran, halaqah tadarus ke, halaqah apa ke yang ada hubung kait dengan Quran, termasuk halaqah ilmu. Pasal dalam halaqah-halaqah tu ada Quran. Bila ada Quran, sekurang-kurangnya kita dengar orang baca, kita dengar tafsirnya, kita dengar maknanya, kita terkeluar daripada orang yang memulaukan Al-Quran. Okey. Seterusnya kita tengok hadis yang berikutnya. Itu berkaitan dengan ancaman bagi, tapi janganlah apa dia ni tuan-tuan takut pula, takut macam saya kata tadi. Bacalah, hafallah, dan usaha untuk hafal, dan usaha untuk jaga. Nampak? Bahkan saya nak tambah sikit kat tuan-tuan, termasuk diri saya, kita jangan sangka kata Al-Quran itu ditinggalkan oleh kita, tetapi sebenarnya dia yang meninggalkan kita. Kita kalau nak hebat, kita nak macam ni, tuan-tuan nak pergi mudah faham, senang lah. Kita masuk minta satu anak dara, dia reject, dia tak mau kat kita, dia yang tolak, dia yang tak berkenan kat kita. Tapi kalau kita nak cerita ke orang, kita nak cerita lagu mana? Tuan-tuan nak cerita ke orang, tuan-tuan nak abang lagu mana? Kalau tata saya pergi minta satu perempuan, dia tolak saya. Lepas tu orang tanya, tuan-tuan tanya, macam mana ustaz, jadi ke menikah ke tu? Pergi tengok-tengok tak mau kat dia. Faham tak? Baru hebat. Tapi takkanlah macam nak, saya pergi penuh harapan, dia tengok-tengok saya, dia tak mau, saya mau kat dia tak mau kat saya. Tuan-tuan pun tengok, teruk ustaz ni, siapa pun tak kelapang kat dia. So kita jangan cerita lagu tu, kan? Macam mana ustaz, depa lantik ke ustaz jadi apa-apa jawatan? Saya tolak. Saya tolak. Depa tawar tapi saya tak mau, saya tolak. Akhirnya orang tak pilih pun. Tapi cerita mau hebat. Cerita dengar tu mau, orang paling kata mau apa? Mau goh. Mau rendang. Jadi Quran ni kita nak kena question. Dia tak mau kat kita ke kita tak mau kat dia? Ini persoalan besar. Sebab itu dalam hadis daripada Abdullah ibn Umar, Nabi kata, bi'sa ma li ahadin yaqul nasitu ayah kaita wa kaita bal huwa nusiyya. Nabi kata apa? Celakalah bagi sesiapa yang kata aku lupa ayat tu. Nabi kata tak, bukan dia yang lupa, tapi dia dilupakan. Maksudnya Allah yang tarik, Allah yang cabut. Pasal apa? Pasal dia punya sikap maksiat dia, mungkin dosa dia. Pasal tu kita takut, tuan-tuan. Pasal tu kalau kita tengok dalam doa, kalau tuan-tuan perasan, kita selalu baca Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ya Allah, engkau ingatkanlah apa yang kami lupa. Sebenarnya bila kita tengok pada hadis, lafaz yang tepat bukan kami lupa, tetapi nusina. Allahumma dzakkirna mimma nusina.
Ingatkan kami apa yang kami dilupakan, apa yang dihilangkan ayat itu daripada kami. Menunjukkan Quran itu tak mau kat kita. Allah cabut Quran tu, Allah angkat Quran tu daripada kita. Bukan kita yang lupa, kan? Ini apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tuan-tuan duk baca kan dalam Al-Quran tu, Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Itu bacaan yang betul. Ya Allah, engkau ingatkanlah kami daripada Al-Quran apa yang kami dilupakan daripadanya. Bahkan kata Al-Imam Nawawi, ada satu bab dilarang kita sebut saya lupa Quran, saya lupa ayat tu. Tetapi perkataan yang betul, ayat yang sepatutnya kita sebut, saya dilupakan. Nusitu, saya dilupakan. Allah ambil ayat tu daripada kita. Allahu Akbar. Okey, hadirin mukminin, itu berkaitan dengan perintah untuk kita mengingati bacaan Al-Quran. Dia banyak faktor lah, kan? Menghafal di usia muda. Lepas tu faktor persekitaran. Pasal tu orang yang hafal Al-Quran ni, dia duduk di kawasan yang terasing daripada orang, kan? Lepas tu orang yang nak hafal ni digalakkan pada usia yang muda. Kerana bila dia muda, kosong lagi fikiran dia, mudah masuk, mudah ingat, kan? Tapi kalau kita ni macam mana nak masuk, kan? Tak masuk lagi dah keluar. Duk ingat bil ni, hok nu tak bayar lagi, hok nu duk ingat segala mak neka, kan? Pi merkit, bukan kata Quran, senarai barang hok di merkit pun lupa. Itu belum Quran. Macam-macam dalam kepala. Pasal apa tuan-tuan lupa? Nak main berjibuk temuk telajak pisau, ya Allah, duk macam-macam dalam kepala. Itu susah kita main pangkat ni, kena mujahadah sikit. Tetapi tak ada alasan. Tak ada alasan. Okey. Seterusnya kita ambil sikit lagi. Kita kena berhenti ni. InsyaAllah kita berhenti pasal kita nak elakkan pertemuan agak-agak lama. Kita nak ringkas-ringkaskan ni pun. Tengok keadaan kena turun ni, kita kena tangguh semua. Sekarang ni mudarat. Bukan masalah kita tak takut kat Tuhan ke apa. Ini masalah perintah Tuhan untuk memelihara diri kita. Okey. Esok kenduri tuan-tuan semua pergi macam biasa. Tawakal, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kalau boleh elakkan bersalam, tetapi bagi sampul. Sampul bagilah, salam tu tak payah. Suar saja, bawa keluar sampul suar. Pasal banyak tuan-tuan kenduri semua susah hati, dia berkata tak boleh salam, bukan tak boleh. Pasal dia macam ni, tuan-tuan bersin, hingui lap di tangan, korek lubang hidung, hijau kuning semua duk ada. Salam dekat kawan tu, hingui tu pi ke tangan kawan tu, tangan kawan tu pula sekali dia jolok lubang hidung dia. Itu yang maksudnya, kan? Itu yang kita nak jaga. So sampui duit tu tak ada masalah. Dia tahu hang buat kenduri ni, aku tak boleh nak bagi sampui ni, mesti tak boleh salam. Tak bagi. Kalau tak boleh bagi pun transfer account. Pergi macam kenduri macam biasa itu, hadir macam biasa, tak ada masalah. Kan? Doa banyak-banyak, kan? Pergi makan, balik. Kalau kita ada sesemua ke apa ke, duduk jauh sikit pada orang, jaga adab. Dia tak aku seorang kena ni, kan? Nampak ambil seorang sikit. Tak, jangan. Buat panggil huduh begitu tak elok, kan? La darar wala dirar. Okey? Dan tak ada mufti hanya tangguh sembahyang Jumaat minggu ni. Minggu depan kita tunggu pengumuman lain. Dan tadi pun tak sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Bukan tak sembahyang Zuhur. Tunggu satu bar. Dan orang yang nak kahwin boleh kahwin. Ada juga tanya, kahwin pun tangguh? Tak, kahwin tak tangguh. Tak ada. Jalan macam biasa. Okey, kita tengok pula hadis yang berikutnya, bab digalakkan kita tahsin as-saut bil Quran.
Digalakkan kita memperelokkan suara, tahsin, memperelokkan as-saut, suara ketika membaca Al-Quran, dan digalakkan, disunahkan kita meminta, menyuruh orang yang suara dia sedap baca, kita nak dengar. Ini ada 2 poin. Pertama, yang nak baca tu baca bagi sedap, baca bagi elok. Baca bagi orang dengar tu rasa zauq, kan, rasa ada bahar, ada wave, jangan sekata, jangan straight saja, kan. Nampak? Okey. Yang kedua, kalau kita tak boleh baca elok, sunnah. Kita jumpa orang yang baca elok atau imam yang nak baca, kita pilih imam-imam yang boleh baca bagi elok, bagi betul, sunnah. Itu kita nak tengok. Antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allah li shay'in ma adina lin nabi hasan as-sawt yataghanna bil Quran yajharu bih. Hadis muttafaq alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah memberi izin mendengar bagi sesuatu seperti mana dia memberi izin kepada Nabi yang baik, yakni yang merdu, untuk mendengar suaranya melagukan Al-Quran dan menyaringkannya. Maksudnya Allah mengizinkan untuk melagukan, menyaringkan, menyedapkan, melantunkan Al-Quran itu dengan bacaan yang baik. Allah izin, halal, boleh. Bahkan dalam setengah hadis digalakkan. Bahkan Nabi sebut dalam sebahagian hadis, bukan daripada kalangan kami mereka yang tidak, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, sesiapa yang tidak membaca Al-Quran dengan sedap. Jadi baca Al-Quran dengan sedap ni, atau memperelokkan bacaan Al-Quran ni dengan suara yang sedap, sebahagian daripada sunnah. Sebahagian daripada sunnah. Sama ada suara kita tu memang sedap atau kita pergi belajar bagi sedap, kan? Okey. Kemudian kita tengok juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, antaranya hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud cerita, qala lin nabi, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dia. Nabi jumpa Abdullah ibn Mas'ud, dan Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, iqra alayya al-Quran. Dia panggil Abdullah bin Mas'ud, dia kata, iqra alayya al-Quran, kau baca Quran, aku nak dengar. Ini satu contoh kita minta orang yang sedap baca untuk baca. Bukan sahaja di luar, terlebih-lebih lagi di dalam salat. Kan? Okey. Kemudian faqultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, adakah saya nak membacakan aqra alaik, saya akan nak baca dekat tuan? Dia malu pula, yang nak dengar, yang nak jadi penonton dia tu Nabi, yang nak jadi pendengar dia tu Nabi, yang suruh dia baca tu Nabi. Dia malu, dia segan lah, kan? Dia rasa macam tak sepatutnya, patut Nabi lah. Dia kata, wa alaika unzil, Al-Quran ini diturunkan kepada tuan. Al-Quran ini kitab yang Allah wahyukan kepada tuan, sepatutnya tuanlah baca. Kan? Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nabi kata apa? Sebab apa dia suruh Abdullah bin Mas'ud baca? Inni uhibb, kerana aku suka, an asma'ahu, nak dengar daripada orang lain yang sedap bacaan dia. Nampak? Faqara'tu alaihi suratan nisa, maka aku pun bacalah kepada Nabi surah An-Nisa. Baca. Kita pun tuan-tuan boleh umpamanya kita di rumah kita buat majlis macam mana? Kita mungkin panggil qari seorang, kan?
yang sedap-sedap baca. Kita dah buat apa-apa makan lah sikit kan, panggil dia mari sebelum kita makan, kita suruh dia baca, kita dengar. Kan? Dia membaca dengar sunnah, dia baca, dia dengar sedap satu dua. Lepas tu kalau dia pandai sikit, suruh dia baca tafsir terjemahan sikit kan. Lepas tu habislah majlis tu, makanlah. Boleh kan? Ini juga satu budaya, boleh kan? Kalau tuan-tuan nak sip, buka keset. Dia tak belum panggil nak kena bayar, buka keset. Itu tak payah bayar. Ni kadang-kadang orang kita dia kata nak buat apa ustaz, tak boleh nak buat tak boleh. Dia kata banyak cara boleh buat kan. Bagi orang sedap, Nabi suka. So dia baca satu dua, kita dengar. Selain daripada kita dapat berkat Quran, kita dapat syifa, penawar, rahmat, sakinah kan. Rumah kita pun ada zikir-zikir Al-Quran kan. Ini satu cara yang Nabi buat. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun bacalah surah An-Nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah, sehingga sampailah kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi dengar baca tu sampai pada ayat bagaimanakah keadaannya, kami akan membawa bagi setiap umat itu saksi, dan kami akan mengambil engkau wahai Muhammad. Ayat tu sebut, Nabi duk dengar waji'na bika ala haula, dan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi dan bertanggungjawab terhadap umat engkau. Kata Abdullah bin Mas'ud, sampai pada ayat tu, ayat yang sebut Nabi akan jadi saksi, bertanggungjawab pada umat dia tu, Nabi kata hasbuk al-an, cukup monti. Faltafattu ilaih fa idza ainahu tadrifan. Sebagai riwayat kata macam Nabi kuih kaki dia suruh berhenti, tengok. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku angkat kepala, tengok Nabi tadrifan, menangis, teriak dengan ayat tu. Pasal itu tuan-tuan, kita tengok, saya sebut sikit, imam-imam yang baca Al-Quran, khususnya orang Arab yang menangis tu, pertama mereka tak buat, memang mereka menangis. Yang kedua, bacaan mereka hasbal makna. Hasbal makna ni maksudnya apa? Lentok, tinggi, mendayu, keras, lembut, berdasarkan maksud ayat. Pasal itu ayat-ayat yang cerita tentang neraka tegas, keras. Ayat-ayat cerita tentang syurga, cerita tentang keampunan Allah, mendayu-dayu. Bukan mereka angkat, turun, naik, keras, lembut, ikut suka. Tak, berdasarkan makna ayat. Pasal itu kadang-kadang bila kita ikuti bacaan tu, walaupun kita tak faham yang dikatakan Al-Quran tu, dia memberikan satu sentuhan. Kan? Bahkan tuan-tuan, nanti orang tanya para ulama, bolehkah kita melagu-lagukan Al-Quran? Dia sebahagian daripada sunnah. Cuma pertama, kita jangan melampau. Maksud melampau tu betul hukum tajwidnya masih dalam hukum, tidak panjang pada tempatnya, pendek. Itu kena jagalah. Yang mana panjang pendek yang betul, baca macam tu. Itu maksud melagukan Al-Quran. Bahkan dia sebahagian daripada sunnah. Cuma jangan melampau. Melampau tu sekarang ni bukan setakat kita duduk dengar yang biasa orang baca ni. Al-Quran dengan rentak Hindustan. Baca Al-Quran tapi rentak lagu Hindustan, rentak lagu apa dia ni, hip hop ni. Yang ni termasuk dalam menyerupai fasik, perbuatan fasik. Jadi hadirin mukminin, mudah-mudahan kita dapat dua sunnah besar malam ini. Satu, istiqamah, jaga Al-Quran supaya jangan hilang. Apatah lagi dalam keadaan musibah kali ini, kita duduk di rumah bersama anak-anak kita baca ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai pelindung kita. Yang kedua, bila kita baca Al-Quran, pergilah kelas, hadirilah kelas, gunakanlah masa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, ataupun kita panggil guru mari di rumah kita ajar Al-Quran. Tak rugi kita menghabiskan duit
untuk pelaburan akhirat kita. Kan? Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah memelihara saya, keluarga saya dan tuan-tuan semua daripada sebarang penyakit, bahaya dan musibah. Kepada Allah jua kita bertawakal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.